belajar minggu lepas. Saya akan share lah sikit. Tapi basically untuk minggu ni kita tak buat lagi project design, tapi kita akan berkenalan dulu dengan Photoshop lah. Ada sesiapa kat sini yang pernah guna Photoshop atau memang biasa guna Photoshop tak? So saya nak tengok berapa ramai yang familiar, mungkin ada yang belum familiar. Tak pernah guna, tapi pernah guna yang lagi satu tu panggil apa? Yang macam boleh lukis-lukis tu. Illustrator? Itu pernah lah. Sekali dua, betul tak nak pakai dah. Okay. Yang lain? Tak pernah. Okay. Basically Photoshop dah lama lah dia. Adobe Photoshop ni secara generalnya reason kenapa software ni didesign untuk buat editing gambar dan juga photo manipulation. Actually dia bukanlah untuk buat design sebenarnya, tapi masih boleh buat untuk project design yang biasa-biasa macam nak buat poster, program ke, nak buat bookmark ataupun nak buat photo collage ke apa, kita boleh guna Photoshop lah. Tapi untuk poster yang gempak-gempak lagi tu biasanya akan guna Illustrator. Tapi untuk Photoshop dia mudah, pada saya lebih mudah sikit sebab dia ada layer-layer tu lah. So Photoshop memang kalau sekarang siapa yang download biasanya akan dapat Adobe CC. Adobe CC ni yang latest lah. Cuma dekat laptop saya ada Adobe CS6. Layout dia lebih kurang sama. Lebih kurang sama je dengan mana-mana version. So basically kalau dah familiar dengan CS6, dia akan familiar dengan CC. Cuma mungkin orang yang biasa dengan Adobe CC akan ada problem sikit nak guna Adobe CS6. Sebab mungkin function dia, dia punya kedudukan semua berbeza sikit lah. Okay, sekejap saya present. Okay, share screen. Share screen. Okay. Okay, basically ini adalah kita boleh kata ini adalah workspace untuk Photoshop lah. Semua nampak tak skrin ni? Nampak. Okay. Yang dekat sini yang cursor saya tak bergerak ni, dia menu bar. So apa-apa menu kat sini lah, kita ada file, kita boleh edit ni ada function juga, image, layer, type, select, filter, view, windows. Dah ada help lah kat sini. So kat sini measuring bar dia kat sini. So this one is toolbar. Ni adalah penting lah. So tools yang kita guna dalam Photoshop berada kat sini. Biasanya kita akan buka dia terus automatic adik-adik kat sini lah. Dia ada banyak tools yang kita akan discover dari semasa ke semasa lah. Basically sebenarnya dia kena rajin explore sendiri juga. Walaupun kita belajar, mungkin kita akan belajar basic-basic kan. Tapi macam mana nak manipulatekan tools ni dalam design yang kita nak buat, itu adalah diri kita sendiri lah untuk explore. Okay, yang this one is yang tengah on sekarang ni, saya select tool lah. Dia marquee tool. Yang ni adalah move tools. Yang ni adalah lasso. Ni biasa kita akan guna untuk remove background gambar ataupun kita nak select sesuatu objek tu. Nanti saya akan tunjuk. This one is magic wand. Magic wand. So dia ada function dia juga. Ni crop tools. Ni color picker. Ni brush. Yang ni untuk ni untuk spot healing. Ni biasa kita akan guna ni untuk foto. Kita nak buat photo manipulation ataupun kita nak repair gambar, kita guna benda ni lah. Yang ni pun sama, clone tool ni pun nanti saya akan tunjuk. Ni history brush tool, kita akan guna sekali dengan yang ni. This is eraser. Dalam eraser ni ada banyak lagi sebenarnya, ada 3 lagi. Ada background eraser tools dengan magic eraser. Nanti saya tunjuk macam mana function 3 benda ni lah. This one is gradient. Ni apa?
Ni untuk sharpen ataupun nak blurkan. Ni dodge tools. Ini untuk kita buat pen tools. Ni text. Yang ni path selection tools. Yang ni shape lah, kita ada shape dekat sini. Kita boleh buat shape juga. Ni untuk kita move lah sebenarnya, kita bergerak. So ini adalah magnifier ni untuk zoomkan. Tapi basically magnifier ni kita boleh, dia punya shortcut dia control plus. Sekejap saya buka. Okay, ni kita boleh control plus untuk zoom in, control out, control minus untuk zoom out lah. Okay. So far dapat, sekejap saya lupa nak cerita. Yang kat sini adalah okay. Yang kat sini adalah color switcher. Kat sini kita boleh tukar-tukar color semualah kat sini. This one is history tools. Photoshop ni dia akan record segala, selagi kita tak tutup Photoshop ni, so kita guna kan, tak pangkas sampai ni, dia akan record kita punya step-step apa yang kita buat dalam satu projek tu sebenarnya. So kita boleh nak macam kita tersalah step 2-3 dah lebih pada 2 step tu, kita tak selain control Z, kita boleh ni lah, boleh juga pilih dekat history step ni. This one is property. Yang ni adalah text character. Kat sini kita boleh pilih macam-macam lah. Maksudnya daripada segi font apa nak guna. This one is font stylist. Kita ada, dia bergantung pada dia bergantung kepada font kita tu ada apa. Dia ada character apa, ada bold, ada untuk italic, ada untuk semi bold, mungkin ada untuk underline. Itulah. This one is size font. This one is space between line ni. Ni pun sama, space juga. Yang ni pun sama juga, space. So kat paragraph ni kita boleh pilih nak left ke, nak right ke, nak center ke, nak justify ke kat sini. Nanti saya akan tunjuk lah. So kat sini untuk kita adjust apa semua. Ni adalah layer lah, setiap layer dalam Photoshop tu. Okay, saya terangkan tadi Photoshop sebenarnya bekerja, dia bukan bekerja atas satu kertas. Dia, kalau kita ibaratkan kertas, dia bukan bekerja atas satu kertas je. Dia bekerja atas banyak-banyak kertas yang ditindankan untuk membentuk satu image. Faham tak? Hello? Sebab saya share screen, mungkin saya tak boleh nak buka yang Windows tu lah. So kalau ni just buka je mikrofon kalau ada nak tanya apa-apa. So far okay ke? Ada soalan saya bacakan soalan yang diorang tanya. Boleh. Soalan dari Fantastic 10. Kalau untuk zoom in atau zoom out tu tadi guna control plus ataupun control minus? Untuk zoom in control plus, untuk zoom out control minus. Okay. Dia kadang-kadang kita akan tengok ada designer cepat kan, dia buat satu design tu kan, kata dia klik-klik je dah siap satu design. Actually bukanlah dia klik-klik tu je. Sebenarnya mungkin dia dah experience dah banyak, dia pun dah lama guna, dia pun dah familiar dengan Adobe punya software. So dia banyak shortcut-shortcut yang dia dah hafal. Sebenarnya macam Adobe ni banyaklah shortcut-shortcut dia sebenarnya. Nanti saya share dalam group WhatsApp tu apa shortcut yang kita boleh guna untuk Photoshop lah. Seperti untuk select image ke apa, nak kita nak resize ke, tak perlulah pergi kat image, nak image size kita resize balik, tak, dia ada apa, ada shortcut yang kita boleh gunakan lah. Okay, this one macam okay, saya nak tunjuk macam mana nak buka file baru. File ni kita simpan je dulu.
Kita pergi dekat file, kat N, Ctrl N ataupun new ni. Okay, this one. Kat name ni kita boleh letaklah apa dia kan. Kita boleh buat kelas malam. Preset ni adalah kita nak tentukan apa size yang kita nak guna. Selain tu kita boleh juga ni lah, atau default Photoshop size kita jarang guna. Selalu untuk katalah kita nak buat kertas, kita jarang gunakan US paper ni sebab US paper ni bila kita print mungkin akan lari sikit. So kita akan pakai international paper. Kita ada size A4, A6, A5, A3, B5, B4, B3. Tapi biasanya kita akan guna yang atas ni lah, A ni. Sebab size yang kalau kat kedai printer biasa, kertas dia akan measure pakai ni A4, A6, A5, A3 ni. Ada siapa tahu ke A4 ni size macam mana? Size kertas A4. Okay. Dia macam ni, bila size kertas dia bukan lagi macam contohlah kita ada A6. Dia maksudnya A6 ni dia lagi kecil daripada A4. Dia contohnya kita ada A0. A0 tu maksudnya kertas yang lagi besar lah. Dia A0, A1, A2, A3. Dia akan jadi setengah-setengah. Maksudnya dia paling besar yang kertas paling ada kat kedai A0 lah. A0 dia akan ataupun kita panggil AO. AO separuh dia adalah A1. A1 separuh dia A2. Separuh A2 adalah A3. Separuh A3 adalah A4. Separuh A4 adalah A5 dan paling kecil sekali A6 lah, yang selain tu kita kena custom sendiri kertas tu. Okay. Ni salah satu dia poster bergantung kepada macam saya terangkan last week, bila kita buat satu design kita kena tahu apa function poster tu dan kita nak guna untuk apa dan siapa audience kita kan. Kalau poster tu kita nak print, kita kena tahu nak print atas size apa. Design tu atas A4 lah. Kalau kita nak print atas size A3, kita kena buat atas size A3. Tak boleh kita buat atas size A4, kita print atas A3. Nanti bila kat kedai, design tu akan jadi kecil je kat tengah-tengah. So kat tepi kertas lain tu akan jadi putih. So nanti kita susah nak adjust. So kena tahu kita nak size apa sebelum buat tu. Okay. Ni ukuran resolution ni berapa detail kita nak pakai design tu lah. Kalau untuk design yang kita nak buat design biasa-biasa je tak perlulah sampai 300. Kita boleh pakai 150 ataupun kalau design tu kita print kena pakai yang besar, at least 300. Kalau maksud kita print poster tu pakai 300, okey dah. Tapi macam banner kita boleh pakai 100 DPI je. 100 DPI pun dah okey, ataupun 150. Dia akan bila kita pakai kita rendahkan resolution ni secara tak langsung nanti file pun taklah berat sangat kalau buat banner sebab banner ni saiz yang besar. Kalau dia blur sikit pun tak apa sebab orang akan tengok daripada jauh. Tapi kalau benda yang bercetak, contohnya kertas nota ke apa, kita kena yang sharp lah. Lagi satu adalah kita boleh custom juga. Kita boleh custom size yang kita nak. Biasanya dalam custom ni kata kita nak buat bookmark size dia special kan. So kita kena ambil pembaris, kita nak bookmark size macam mana. Nak bentuk square, nak bentuk rectangle, nak A4 tu nak bagi 4. So kena usukatkan, kena ambil pembaris, measure, lepas tu check lah berapa sentimeter. Lagi satu, kita tengok macam banyak poster sekarang. Ada saya pun tahu tak kenapa banyak poster sekarang kita dapatkan WhatsApp dalam bentuk square. Dengar tak? Dengar tapi tak ada jawapan.
Dengar-dengar tapi dia orang tak tahu. Dia orang tak tahu, tak faham. Okey. Okey, kenapa poster sekarang kalau kita tengok kat WhatsApp kan, macam hadis yang tadi, kalau siapa dalam grup WhatsApp tu mungkin yang masa lewat sikit tak dapat lah kot. Tapi saya share balik lah. Semua pegang kat phone dekat grup Media Marvel tu. Ada yang jawab. Amal jawab, Amal kata senang nak post kat IG. Betul. Itu salah satu kenapa banyak poster sekarang kita buat square lah. Sebab dia bermula sebenarnya pada Instagram lah. Sebab Instagram bentuk dia, size dia square. Size Instagram, size yang kita guna dalam Instagram adalah kita akan pakai pixel lah. Pixel lebih mudah. Dia punya size dia 1080. So dia akan jadi bentuk square macam poster yang belakang saya buat ni. Dia macam poster ni lah sebenarnya, ni 1080. Dia memudahkan lagi kalau dalam WhatsApp pun kita tak perlu tekan bawah poster tu, kita dah nampak dah maklumat dia. Contoh macam siapa pegang phone sekarang, bila tengok dekat grup Media Marvel tu kan, The Art of Writing tu, kita tak perlu tekan buka besarkan, kita dah nampak dah apa yang ada dalam poster tu. Tu advantage kita buat poster square. Tapi kalau kita kata contoh poster yang kedua session tu, upcoming events tu, ni adalah poster lebih kurang macam A4 lah. Dia katakan A4 ataupun dia pakai A6 kot atau A5. Saya rasa ini pakai A4 je. Saya ni A5. Dia pakai A5 ni, kita kena tekan baru kita tahu, oh ni event apa. Rupanya ada Brighton Informational Upcoming Events. Dia mungkin yang waktu buat poster ni dia nak print sekali, so dia designer ni buat dalam bentuk yang format macam ni lah. Tapi kalau kita sekadar nak share macam poster event, poster program ataupun macam quotes ke apa, kita boleh buat dalam bentuk square. Biasanya nak tunjuk, okay, saya tunjuk yang macam square ni. Okay, this one ni saya dah setkan size dia, lebar berapa, tinggi berapa, resolution 300, should be okay semua. It's okay je. So kita dapatlah satu kosong macam ni, putih macam ni. Dia ibarat kalau kertas tu kertas kosong lagi, kita tak buat apa-apa lagi kan. Okay. Penting lagi satu saya nak ingatkan, kalau dalam Photoshop, make sure selalu on function ruler ni. Untuk onkan function ruler ni, Ctrl R. Macam sekarang saya dah memang on kan, so saya block off kan. Dia dah tak ada dah tepi ni. Kalau ada, kalau saya on kan dia ada ni. Yang ni sebenarnya membantu untuk kita susun sesuatu, nak susun gambar ataupun nak alignkan sesuatu teks tu lah sebenarnya. So, biasanya lagi satu, bila buat design, kalau saya akan ambil ruler ni. Sekejap. Ni. Dia akan nampak satu garis ni kan. Saya akan letak dulu macam kita tak, bila kita buat design kita tak akan lebihkan sangat tepi ni. Kata ada teks pun kita tak akan tarik dia sampai ke tepi design ni, sebab nanti kata kita nak print, dia akan terpotong sekali. So dia ada space yang selamat lah untuk ni. Kalau siapa ingat minggu lepas saya ada terangkan proses space kan, macam kita nak susun space. Okay, macam sekarang ni kita dah ada, biasanya saya akan ambil lah macam ni. Ni as a peringatan kita lah sebenarnya. Bagian tadi. Okay, teks. So ni. Okay, saya nak tunjuk macam mana kalau kita nak masukkan teks dalam Photoshop Kita boleh kena tekan ni. Teks dekat horizontal type tools ni. Dia ada banyak, dia ada 4. Tapi yang biasa kita akan pakai 2 ni lah. 1 dengan 2 ni. Kita pakai ni. Dia ada 2 cara. Satu, untuk kita masukkan teks, kita klik sekali, nampak tak dia berkelip line hitam ni. So kita dah boleh type lah kat sini. Kita boleh cakap last malam.
Ni kan nampak bila saya align left dia tak tengah betul-betul dekat tempat tu kan. So saya kena pakai just center lah dia punya alignment. So okey dah ni, tapi ni pun tak cukup tengah lagi. Ya katalah ni berapa 91 mungkin sini sikit. Ini tengah dia pun bagi tengah. So kita boleh press malam kita boleh adjust dia. Untuk gerakkan pakai move tool yang ni. Okay. Ada lagi satu cara, kita drag dia. Untuk ni biasanya kita akan buat untuk paragraph ataupun kita nak masukkan teks yang panjang. Okay, kita klik dan kita drag dia sampai size mana kita nak. Mungkin kita nak separuh ni kan. Separuh ni. Okay. So kita carilah teks, contoh teks apa lah. Ucapan lagi. Baiklah. Okay, kita ambil satu peranggan ni. Tak boleh copy Okay, saya nak ambil satu perenggan ni. Saya nak copy. Kita copy, right click copy. Masuk dekat Photoshop, kita ada box ni kan. Kita pakai, biasa kita akan letak left lah. Left, make sure size dia tak besar sangat. Kita set kepada 14. Ni pun agak besar sebenarnya. Biasa untuk body text kita akan pakai paling besar pun 11. Kita akan pakai lebih lah sebenarnya. Okay, saya pastekan je. Sebab dia dia punya spacing semua lari, so kita kena setting balik. Kita klik sekali, Ctrl A untuk select semua, pergi dekat karakter yang ni, dan macam space BT line ni kita pakai je auto. Tak tahu macam mana kan size dia. So color pun kita boleh tukar, pakailah color hitam. Font pun kita tadi pakai bold, kita pakai regular je sebanyak ni. Okay, dia boleh paragraph, kita boleh hyphenatekan dia, so lagi nampak tersusun lah. Dia kalau tak terpisah, dia punya akan ada missing words kat situ, so kita sekalikan je. So macam ni lah. Dia ada beza, dia ada function kenapa satu kita klik sekali untuk masukkan teks, satu pun kita buat box. Satu untuk klik sekali ni biasanya kita akan guna sebagai headline, tajuk utama. Dia paling banyak pun 3 perkataan je, dia takkan lebih lah. Senang sikit sebenarnya, tak perlu kita nak ni. So even nak resize dia pun lebih mudah sebenarnya kalau ni. Tapi kalau kita ada teks yang ada perenggan macam ni, jangan pakai klik sekali je, sebab nanti dia akan jadi macam ni saya tunjuk dia akan jadi satu teks yang panjang sangat. Tengok macam mana ni adalah keseluruhan teks yang kita copy tadi kalau kita tak buat box. So kalau teks kita yang panjang, so saya boleh delete lah. Okay, saya zoom in. Semua okey ke setakat ni? Okey, cuma ada soalan. Dari Wan Mariam, kontrol apa yang untuk select all? Dari Wan Mariam, kontrol apa yang untuk select all? Okey, Ctrl A. Ctrl A. Okey. Contoh macam ni, saya tekan Ctrl A. Ctrl A. Kita pakai mouse kan, tapi lambat lah kalau nak cepat, kita Ctrl A je. Ni untuk teks lah, masukkan teks dulu.
ni. Dulu kat tool ni. Sini. Saya boleh select all. Saya tukar di color orange. Lagi satu, dia akan susun layer daripada bawah naik ke atas. Bawah ni maksud paling bawah lah. Paling bawah sekali kita ada layer background. So kita boleh offkan juga dia punya layer ni sebenarnya. Contoh saya tak nak background ni, biar je dia, nanti kita nak buat transparent punya image kan. Saya offkan ni. So belakang dia ni dah transparent. So kita boleh masukkan apa-apa background lah yang kita nak. Okay, ni kelas malam ni adalah tajuk kita, tajuk headline kita. So dia still kita boleh offkan juga. Ya, macam ni lah. Dia kalau saya suka sebabnya layer by layer ni kita boleh test dulu. Kita nak tengok kedudukan ni macam mana kan. Tak perlu nak susun satu-satu. Kalau dekat Illustrator dia ada juga layer, tapi saya tak pasti layer dia macam mana sebab saya jarang guna Illustrator. Okay, saya tunjuk kat sini. Kalau betul-betul lagi design yang lagi power, layer dia akan jadi lagi banyak. Sebenarnya ni kira saya buat ni kira sikit lah, tak complicated. Okay, kita tengok macam sekarang ni background saya warna biru kan. So kat sini ada rectangle. Ni yang first sekali lah rectangle ni warna biru lah. So saya dah aktifkan dia, bila nak aktifkan klik dekat layer tu. Saya offkan dia punya ni. Yang simbol mata ni adalah nak on atau off dia punya layer. Saya offkan. So dah tak ada dah warna biru tu. Tu saya rasa saya tak nak lah gambar ni. Saya nak biar ada words je. So dia ada macam ni je, sambutan Aidilfitri Maya macam ni. So sama juga yang lain-lain kan. Sambutan Aidilfitri nak ke tak nak ke boleh on tak off lah. Sama. So sekarang faham tak macam mana Photoshop ni bekerja sebenarnya? Faham. Okay. Reason kenapa saya ajar dulu layer by layer ni sebabnya bila kita mungkin next class kita akan cakap nak buat satu kerja, semua dah tahu dah macam mana nak susun layer-layer tu. So kita boleh manage kita punya kerja tu nak macam mana. Mungkin kita nak gambar, contoh ada gambar harimau kat depan, kat belakang dia gambar background sungai. So kita kena cari background sungai, letakkan, betul nanti crop gambar harimau tu, masukkan dekat background tu. So biasanya kita hari ni kita tak ajarlah complicated step sangat hari ni. Kita lebih kepada nak berkenalan je dulu dengan Photoshop sebab mungkin ada yang baru lagi guna Photoshop dah rasa takut lah nak guna, tak tahu nak tekan mana. Basically senang je lah sebenarnya. Kalau dah tahu layer-layer ni, nak tahu tools apa semua tu lebih mudah. Kalau macam ni kan. Ada tools dia. Okay macam ni. Ada ni kan. Yang ni saya dah offkan background dia. Katalah saya nak ambil kat sini kita guna. Okay lah, saya nak ambil ni lah bunga ni. Jadikan background belakang kelas malam tu. Okay. Ni dah ada kan. Ni dah ada gambar ni dah masuk lah maksudnya kat sini. So untuk resize gambar memang dah ni tau, memang kita gambar ni Ctrl T, aktifkan layer ni, Ctrl T. So dia akan nampak satu, maksud image ni dah size nak kecilkan ke nak besarkan. Untuk resize gambar kena selalu ingat bukan tarik daripada tepi ke, bukan tarik daripada bawah macam kita selalu guna dekat Words kan. Dulu zaman sekolah kita selalu guna macam ni. Sebab nak penuhkan dia ni, tarik macam ni je. Ni salah lah. Gambar tu akan orang panggil jagged. Dia proportionate dia tak balance lah. Tak ni, macam ni kan kita nak penuhkan dia. Tak cantik lah kita tengok kan. Berapa macam kurus sangat bunga ni. Betul? So
cara dia, saya back balik. Kan tadi saya dah langgar beberapa step kan. Kalau saya control Z, dah tak boleh dah nak ni. Dia dah tak boleh dah tak boleh nak back dah. So saya pakai history. Saya tengok balik mana tadi. Kita tengok satu-satu. Okay, ni place ni. Yang layer tadi. So saya akan control T. Saya ambil daripada penjuru. Penjuru ni dia ada kotak hitam kecil kat sini. Saya perasan sekejap. Yang ni So saya tekan shift. Sambil tekan shift ni kita tarik dia. So bila dia resize tu cantik je. Atas bawah semua sama. Dia tak nampak jagged. Okay, faham tak? Kita nak gambar terlebih sikit, nak ke bawah kan, besarkan sikit. Kita tarik dia ke bawah. Okay, kita nak ke tepi. Kita rasa kita nak ke tepikan dia. Kita tak nak bunga tu betul-betul kat tengah kan. Boleh juga. Kita adjust dia kat tepi macam tu. So dia lebih-lebih ni tak apa sebab nanti bila kita print ke apa dia takkan nampak pun sebenarnya. Ni kan. Tapi ni apa? Kan dia sekarang first tadi background kita warna color font kita warna hitam kan. So kita boleh tukar. Aktifkan juga layer ni, aktifkan toolbox. Klik, right click, ambil color kat atas ni. Tengok kalau apa sesuai kita nak. Mungkin ikut. Sekejap. Color. Gelap sangat. Kita akan tengok. Dia boleh test lah sebenarnya. Okay, just okay. Sudah ni. Tadi kelas malam tu pun sebab warna kelas malam tadi kenapa tak ada? Sebabnya perasan layer bunga ni dekat atas kelas malam. Maksudnya dia dah tutup dah satu kelas. Dia dah tutup dah perkataan kelas malam tu. Cara dia adalah kita buat, kita klik dia, kita drag je dia naik turun ke bawah. Sebab kan dah muncul dah kelas malam tu. Sama juga kelas malam ni untuk saya resize. Saya boleh control T tak? Biar control T, saya resize daripada penjuru. Okay, sini. Terus saya nak double click dia. Lagi satu, klik dia. Bila kita nak gerakkan dia satu kan, tekan shift juga. Dia akan bergerak satu satu garisan yang lurus lah atas garisan yang lurus. Kalau kata saya tak tekan shift, kita boleh gerak ke ni. So nanti untuk susun mungkin tak cantik sangat lah. Kita susun ni ke tepi ke ni. Sikit. Ini kelas malam macam ni lah. Punya konsep dia. Okay, so far faham tak macam mana bekerja dengan layer? Faham? Okay. Photoshop ni dia banyak bermain dengan layer lah. Lebih mudah sebenarnya. Okay. Tadi saya ajar macam mana. Ni dah okey yang macam ni. Okay, ada apa-apa nak tanya tak? Nak tanya. Bila kita tekan yang gambar mata tu, sekadar hilangkan atau memang apa ni orang cakap? Delete. Kita boleh save dan tak nampak benda tu. Kita boleh save dan tak nampak. Contoh saya savekan yang ni. Saya offkan kelas malam ni kan. Dia dah tak ada. So bila saya save, saya kata saya save format JPEG. Bunga satu. Saya rename dia bunga satu. Okay. Saya buka kat sini. Bunga yang asal. Ni dah tak ada. Dia Photoshop ni dia akan save apa yang
apa yang appear dekat screen kita lah sebenarnya. Saya onkan balik. Okay, faham. Kita boleh offkan jugalah. Atau on atau off. Contoh macam kat sini kan. Saya rasa saya nak offkan jom follow dan like ikram sedang ni. Saya pergi kat layer dia. Saya offkan je lah. Biar macam tu je. Saya boleh adjust ni letak kat tepi ke ataupun ni pun nak buang sekali kan. Saya buang sekali lah. Dah tak ada dah. Bila saya save dah tak ada lah. Kita boleh ni balik. Okay, macam tu. Nampak dah okey. Ada apa-apa nak tanya lagi tak? Okay, saya nak tunjuk macam mana kalau nak buat, saya nak crop gambar. Betul kita ambil satu gambar. Terus saya ambil gambar bunga ni jugalah. Kita bawa masuk Photoshop, kita pastekan dia. Masukkan dia kat sini. Dia dah buka dah. So untuk select satu image lah. Kata saya sebenarnya saya bukan nak gambar bunga ni. Saya nak benda ni je. Dia punya tunas ni. Kita boleh pakai ni. So, biasanya saya akan pakai, bila nak buat kerja-kerja macam ni saya akan pakai polygonal ni. Polygonal lasso tools. Dia ada juga lasso ni. Lasso ni dia free je. Kita klik mana cursor kita ada kat situ dah dia klik sebenarnya. So tak ni kan. So biasa saya pakai ni. Magnetic ni. Magnetic ni pula dia akan ikut shape tapi dia akan jadi tak kemas. Dia akan lari sikit-sikit juga. Sebab itulah saya selalu pakai polygonal ni. Saya akan zoom, bila kerja macam ni saya akan zoom dari dekat mana. Dia juga yang satu macam ni. Kita pakai yang ni. Dia akan zoom kat mana kita nak. Ni kan. So saya pakai balik polygonal tool ni. Saya akan letak dia kat sini. Kena tekan apa-apa button ke sambil buat? Tak perlu. Cumanya bila satu point ke satu point tu tekan klik. Kalau tak, kata saya buat macam ni kan. Saya ikut je. Dia tak matilah dia punya join tu. Dia kena ni. Dia kena klik satu-satu. Contoh macam ni kan. Saya klik 1, 2, 3. Dia sebenarnya lagi dekat-dekat kita buat, dia akan lagi banyak lah ikut. Dia akan lagi cantik ikut tools yang ada. Shape yang ada tu. Contoh macam ni kan. So, macam ni saya boleh je ambil naik terus. Tapi nanti lekuk-lekuk ni dah tak nampak dah. Dia punya apa, macam bujur sikit tu kan. Ikut sikit. Ni tricky sikit. Dia kena, mouse tu kena gerak sikit-sikit je. Sikit-sikit klik. Gerak sikit klik. Saya tunjuk ni. Dia dah, bila dah nampak garis putus-putus yang bergerak macam ni, maksudnya kita dah select lah bahagian ni, portion ni, yang apa, image ni kan. So kita boleh pakai ni, move tool yang ni, cursor dengan plus ni, klik, tengok dia boleh gerak tak? Sekejap klik. Ni. Dia gerak sekali, tak boleh gerak macam ni. Memang kena garisan bertemu garisan dekat ayat akhir. Kena garisan bertemu garisan tu. Kalau tak dia tak boleh ni. Ni dia tak.
Dia nampak. Bila macam tadi kenapa tak boleh nak, saya tak boleh nak ambil bahagian ni kan. Sebab saya tak rasterize lagi layer tu tadi. Image ni saya dah tukar jadi image biasa lah. So kalau klik ni, nampak ada, kau perasan kat cursor ni ada simbol gunting. Ada siapa nampak tak? Ini saya tak boleh zoom tak. So bila ada ni, saya boleh remove daripada gambar ni. Saya boleh delete lah. Saya kata saya nak delete. Saya boleh delete benda tu. Tekan je delete. Tapi ni satu kan. So, tadi selain kita boleh gerakkan dia, kita boleh besarkan juga dia. Okay, ni kita dah select, tekan je Ctrl P. Kita nak besarkan dia kan. Ambil daripada penjuru ni, tu dia besar. Nampak tak? Tapi tepi-tepi dia ni nampak ni kan. So kita besarkan juga dia sikit. So try tengok. Nampak apa ni tak? Apply transformation. Select. Sikit lagi. Nampak dia punya tunas tu nampak besar sikit. Dia selalu perasan tak? Bahasa dia macam ni je. Bahasa dia macam ni je. Dia tak sampai atas pun tapi kita dah. Ni salah satu untuk manipulate ni lah sebenarnya. Juga. Okay, lagi satu saya nak gambar putih, bunga putih ni, bunga saya tak tahu ni bunga apa. Saya nak kelopak dia. Saya nak masukkan dalam design yang sebelah tadi tu. Saya dah ni dia sebenarnya kena buat cemat-cemat lah, sikit-sikit zoom betul-betul. Zoom dia kan, tengok macam mana dia gerak. Selagi mana kita tak cantumkan line tu masih ada lah kiranya dekat skrin. Masih ada. Dia tak boleh kita nak gerakkan apa-apa pun. Dia kena, sebab tu kena buat sikit-sikit nak cantumkan. So saya akan matikan dia sekali dengan, saya akan temukan dengan yang saya start tadi. Titik yang saya start tadi. Okay, dia dah select semua. Pakai move tool ni, kita bawa je dia ke tepi. Kita bawa masuk, drag je kat sini. Dia ada ni. Nampak tak? So layer yang kelopak bunga tadi, layer 1 ni. Kita boleh rename dia, double click, kita letak kelopak. Ni satu kan. Sebenarnya kita nak lagi kelopak lain, tak perlulah pergi crop yang lain pula. Kita ambil je ni. Boleh drag. Boleh drag terus. Kita ambil je ni untuk duplicate Dia ada satu cara yang susah banyak sikit step dia. Klik ni, drag je dekat ni. Dekat new layer bawah ni. So ada lagi kelopak copy. Ada lagi satu cara, shortcut dia tekan alternate, aktifkan dekat layer ni. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada banyak. So cepat sikit lah kita nak duplicate kan tu. So tapi kat bawah ni banyak lah kita punya layer. So saya buang satu. Saya nak 2 je. Saya klik alternate, saya tekan 2. So saya nak temukan ni dengan ni kan. So boleh lah macam ni. Susun dia. Sama jugalah. Macam petang tadi waktu yang untuk kelas tu saya ajar macam mana nak remove gambar masjid ni. Sebabnya satu macam apa yang ni image ni, sebab image ni saya ambil kat internet, saya nak cepat, saya letak dia semua dalam satu layer je. So end up dah tak boleh nak ubah apa-apa dah. Kalau saya buang dia hilang terus lah. Tapi saya kata saya nak buang gambar masjid ni je. So saya terpaksalah zoomkan. Nak tukar dengan masjid baru. So zoomkan sama juga dia punya konsep function ni macam tadi. Klik sikit-sikit. Deletekan gambar ni, boleh letak gambar lain.
Boleh letak layer baru lah. So far faham tak macam mana Photoshop? Malam ni saya tak adalah ajar detail sangat pasal saya nak ajar awal-awal ni je apa yang kita boleh buat dengan Photoshop sebenarnya. Ada apa-apa soalan tak? Ke ada saya laju ke? Okay. Kalau semua faham, kita nak tengok balik kerja apa yang design yang saya minta korang buat last week. Yang design jangan merokok tu apa, dilarang merokok tu kan. So kita akan cerita sikit lah apa yang boleh tambah baik ataupun apa yang bagus dalam satu design tu. Semua okey ke? Saya stop yang ni dulu lah. Fantastic 10 10. Okay. Okay, design ni so far yang saya dapat 6, tapi rasa petang tadi ada seorang lagi yang hantar yang baru. Tak apa, kita tengok yang satu-satu lah dulu. Yang ni saya tak sebut pun nama siapa yang hantar. Okay, this one. Semua nampak tak skrin ni? Nampak. Okay. Nampak. Cantik. Okay, macam ingat last week saya cerita pasal elements in graphic design kan. Dia ada berapa? Ada 6. Siapa ingat 6 tu? Space. Color. Okay. Line. Okay. Tak ingat dah. Font. Typography. Okay. Macam design ni, poster ni, pada saya dah okey lah, cantik sebabnya dia elemen-elemen dalam apa yang saya terang last week dia ada gunakan juga. Dia ada space yang disusun dengan cantik, maksudnya semua kat tengah. Simbol rokok ni kat tengah, dilarang merokok kat tengah. Denda ni pun kat tengah. Lepas tu dia gunakan juga shape dia. This one is shape. Ni pun dia guna shape lagi. Ni ada shape juga. Ni adalah icon ataupun iconografi tu. Simbol tu. Cuma mungkin kalau mungkin saya akan besarkan sikit gambar rokok ni lah. Gambar rokok yang berasap ni saya akan besarkan sikit. Dan background ni mungkin saya akan tukar. Saya akan guna warna putih je, tak ada warna kelabu ni. Sebabnya dia lebih, daripada jauh kita akan nampak lebih jelas. Sebab kalau kita, in case lah kita gunakan, kita ambil situasi dekat hospital biasa warna putih kan. So kalau warna putih dengan warna merah ni akan nampak daripada jauh lagi. So saya akan besarkan lagi gambar rokok ni. Sebab ni shape yang no ni, simbol no dengan rokok ni macam tak memadai sangat lah. Sebab yang no ni besar, rokok dia kecil je. So kalau rokok ni besar sikit, okey dah sebenarnya. Yang okey. Yang macam ni pun okey. Cuma dia punya susunan kurang kemas sikit. Sebab dia nak susun tengah semua. Tapi tak, dilarang merokok ni saya sure ni bukan alignment center. Ni mungkin dia pakai left. Tapi sebab dia nampak macam tengah, dia letak je kat tengah ni. So kena tengok make sure betul-betul kan. Yang lain ni dah okey. Yang ni dia lebih kepada simbol. Dia guna elemen simbol sikit lah. Sebab gambar rokok ni pun rokok simbol, simbol rokok. Cantik juga sebenarnya macam ni. Dia nampak minimalis sikit. Mungkin kalau boleh saya besarkan sikit dilarang merokok ni. Denda ni saya boldkan. Tak perlu ni lah. Ni nampak kurang penegasan kat situ. Color merah ni pula, kalau saya mungkin saya akan ambil half kat sini.
Tapi di larang merokok ni saya buat warna hitam besar. Dia akan nampak lagi ni. Okay, yang ni pula yang ni okey. Rokok dia besar kan. Dia punya dilarang merokok font tu pun besar, tapi color background dia dengan font yang dilarang merokok ni tak sesuai. Sebabnya yang ni font macam ni biasa kita akan pakai untuk nanti saya nak buat satu poster program yang santai, kita akan pakai font yang macam ni lah. Mungkin macam kita ada nak buat piknik ataupun apa dia akan ni. Dan simbol apa, font ni font handwriting tak sesuai sangat. Yang ni pun sama, no ni pun nampak kurang penegasan sikit. Tapi simbol rokok ni dah bagus lah, dia besar kat sini. Bila kita guna hashtag ni, sebenarnya semua kena rapat lah, katakan tidak pada rokok tu, ataupun tak perlu letak hashtag kat sini. Katakan tidak pada rokok sekali macam tu. Okay, yang ni pula bagus. Macam ni kan, hashtag ni dia dah katakan tidak pada rokok. Dia gunakan color element kat sini. Rokok tu kan. Tapi kalau better dia buat warna merah je lah semua. Dia nampak macam mata, macam spek mata pula warna putih kat sini. Saya suka dia guna background belakang ni. Dia nampak yang kita benci rokok tu kan. Cuma dekat ni sama juga macam tadi, font kurang sesuai untuk denda 1,000 ni. Seolah-olah kita nak bagi penegasan denda ni daripada instead of dilarang merokok. Bila poster macam ni, dilarang merokok tu adalah satu benda yang besar lagi lah. Title, head. Kita nak highlightkan yang ni, dilarang merokok ni. Yang ni kena lagi besar, lagi berat dia punya apa kata style tu, bukan boleh bold kan. Yang macam ni kita kecilkan sikit lah, tapi kita kalau saya ke bawahkan sikit denda 1,000 ni kat sini. So nampak tangan ni besar sikit lah. Dia agak nampak lebih jelas ni. Apa yang kita gunakan kat belakang ni. Yang ni pula bagus. Saya suka dia punya elemen asap ni. Sebab kau perasan dekat asap ni kan. Mana? Sekejap. Cuba perasan. Dekat asap ni gambar tengkorak. So tengkorak ni elemen selalu kita sinonimkan dengan kematian kan. So isap rokok boleh mati lah maksudnya kat situ. Cuma dekat sini sama juga, font kurang sesuai kat sini. Yang ni sepatutnya buat warna merah terus. Ni macam warna pink ataupun merah cerah sikit, kurang sesuai sikit. Yang ni buat warna kuning ni okey sebenarnya. Cuma mungkin sebab dia belakang dia semua warna hitam. Bila warna kuning dia akan nampak naik. Tapi guna font yang lebih tegas lah, macam Impact ke Merit Pro tu pun boleh, tapi pakai bold kan. Ni okey, yang ni pun sama ni. Cuma rokok ni ketengahkan sikit kat sini. Bagus lah. Cuma design macam ni selalunya kalau pernah tengok indie punya style design, dia nampak sempoi-sempoi sikit macam ni lah. Kita boleh gunakan juga sebenarnya. Okay, yang ni pula dilarang merokok ni. Yang ni daripada segi colour kurang sikit. Tapi dilarang merokok ni dah besar. U-shape bagus dia letak kat tengah. Dan juga yang ni sepatutnya tak perlu buat curve lah. Buat satu line je. Colour kurang sesuai sikit. Comel. Colour dia macam comel. Macam okey. Comel lah. Yang ni lagi satu. Garis ni pun bagus. Simbol yang digunakan. Cuma kalau boleh buang gambar rokok kat tengah ni, sebab sini dah ada. Dia kena ada satu je, tak perlu ada repetition kat sini. Tak perlu ada repetition yang ni lah, sebab kita dah ada rokok kat sini. Kalau ni saya bold, kalau nak still nak maintain colour ni, saya akan boldkan dilarang merokok ni. Lebih cantik lah sebenarnya. Lebih tegas. Okay. Ada apa-apa lagi ke nak tanya? Alhamdulillah, faham setakat ni. Okay. Kalau tak ada apa-apa, saya rasa setakat tu je malam ni dulu. Pengenalan Photoshop. Next week, mungkin next class saya akan susun untuk kita buat satu projek design yang sama-sama kita buat, ataupun saya akan tunjuk macam mana nak buat poster daripada awal. Poster program. Okay, ada apa-apa nak tanya tak?
Tak ada lagi. Okey. Kalau tak ada saya serah balik kepada Afrina lah untuk kelas malam ni. Okey, baik. Ada apa-apa soalan? Ke semuanya okey? Kalau okey, minta semua orang yang okey tulis dekat chat. Tulis okey. Boleh ke? Okey, cantik. Okey, terima kasih pada kita untuk sesi kelas malam ni. Jadi kelas seterusnya akan diberitahu kemudian di dalam grup. Jadi sebarang persoalan dan pertanyaan boleh tanya je kat dalam grup. Dekat dalam grup tu kita pun ada. Jadi sebelum kita menutup majlis, kita tangkap gambar dulu boleh? Diminta untuk buka kamera. Tapi bagi yang tak buka kamera pun tak apa, tapi dialukan untuk buka kamera lah. Ada yang nak buat benda lagi? Sekejap ya. Alamak laptop. Sekejap. Okey. Lain tak ada buka kamera? Kalau tak nak tunggu sekejap, saya tangkap gambar dulu. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Baik, terima kasih pada semua untuk sebab sudi luangkan masa untuk malam ni. InsyaAllah yang bagi ada problem yang untuk download Photoshop semua tu, saya akan cuba mencari video-video ke apa untuk membantu, untuk memudahkan lagi proses. Jadi itu saja, sebelum habis kita tutup majlis kita dengan surah Wa'as dan tasbih kifarah. Bye. Baik, terima kasih.